Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan kepada kita untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu. Dengan ilmu ini kita dapat menggunakan untuk beramal dalam kehidupan kita, untuk menolak sebarang kesilapan di dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu menyebabkan amalan-amalan mereka ni jadi rosak. Walaupun mereka beribadat banyak sekalipun, tapi bila tidak ada ilmu, menyebabkan ibadat mereka jadi rosak. Jadi dengan sebab itu perlu kepada kita ni ada ilmu. Dengan ilmu ini mengeluarkan kita daripada kejahilan, ataupun mengeluarkan kita daripada sebarang kesilapan di dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan fasal yang ke-13 pada menyatakan larangan kepada orang-orang yang berhadas kecil dan berhadas besar. Orang yang berhadas kecil dan orang yang berhadas besar. Dalam matan yang dibawakan kepada kita kita baca pada minggu lalu, faslun man intaqada wudu'uhu harama alaihi arba'atu asya'a as-salatu wat-tawafu wa masahul mashafi wa hamluhu. Dilarang kepada orang yang berhadas ini, orang yang tak berwuduk ini ataupun berhadas kecil ini, haram kepada mereka 4 perkara. Yang pertamanya solat. Sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Makna orang yang nak menunaikan solat ini dilarang dia daripada menunaikan solat kiranya mereka tu dalam keadaan mabuk, sehinggalah mereka tu mengetahui apa yang mereka ucapkan. Jadi tak boleh sama sekali lah orang yang dalam keadaan mabuk untuk mendirikan solat, sebab akan berlaku kesilapan dan solat itu sendiri. Itu sebabnya kalau kita kata orang yang bersin dalam hukum fiqah, orang bersin bila dia bersinnya dia cakap alhamdulillah. Orang yang bersin tu mengucap alhamdulillah. Mari bila dengar yarhamkallah, yang yarhamkallah tu batal. Orang sebelah kata nasib baik aku tak cakap. Yang dikata aku tak cakap pun batal juga. Sebab apa? Kenapa yang berkata alhamdulillah tak batal? Kerana alhamdulillah itu ada dalam solat. Perkataan itu ada dalam solat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa
orang yang menunaikan tawaf atau melakukan tawaf, sesungguhnya tawaf itu solat. Cuma tawaf ini menghalalkan dia berbicara dengannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang berbicara ketika mana tawaf, maka berbicaralah dengan perkataan-perkataan yang baik-baik. Jangan sumpah seranah orang, maki hamun orang dengan tawaf. Nah, kerana itu dia mencacatkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cuma perbezaannya kalau kita melihat di dalam mazhab, dalam mazhab ni bahawa golongan ulama Hanafi bersuci itu untuk tawaf adalah wajib, bukan dia rukun, bukan syarat. Kalau kita tak, kita rukun tau. Syarat sah bagi tawaf tu mesti bersuci. Sebab tu kalau tak bersuci tak sah. Tapi Hanafi itu wajib, syarat wajib. Apa beza di antara syarat wajib dengan rukun? Yang menjadi syarat rukun, kerana wajib ini ialah sesuatu yang mesti ada apabila dibuat. Tapi rukun ni dia mesti ada sebelum perbuatan tu berlaku. Itu dia beza dia. Sebab tu Hanafi, kalau Syafi'i terbatal, orang yang tawaf terbatal sebab terkentut ke, buang angin ke, atau berhadas ke, dengan sebab itu pusingan itu tidak dikira. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiganya yaitu memegang mushaf Al-Quran. Orang yang berhadas ni, berhadas kecil ni, iaitu dilarang daripada menyentuh Al-Quran. Itu adalah larangan bagi orang yang berhadas. Sebab tu kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Quran ni bacaan yang sangat mulia. Mulianya sebab apa Quran ini tuan-tuan? Tidak ada satu amalan yang dibaca, yang dibuat, yang ditutur satu huruf, setiap daripada huruf dapat pahala. Ini Al-Quran. Satu amalan yang pahalanya begitu banyak, yang banyak dilupakan oleh orang, yang ditinggalkan oleh orang, yang tak ambil berat. Orang tak ambil berat. Kita boleh baca WhatsApp tiap-tiap hari, tak pernah tinggal, tak pernah miss. Kita boleh tengok maknanya handphone kita tiap-tiap hari. Kita boleh baca Facebook tiap-tiap hari, yang ianya tidak diberi pahala. Tapi banyak orang lupa untuk baca Quran. Kalau tak dibaca pun, ditengok pun dapat pahala. Tapi banyak orang lupa. Satu amalan yang dia punya dia punya pahalanya berlipat ganda. Man qara'a harfin min kitabillah falahul hasanat. Rasulullah kata, siapa baca satu huruf daripada huruf Quran, dia dapat satu kebajikan. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Satu huruf sama dengan 10. Tadi kita dalam semayang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. 19 huruf. 19 huruf didarabkan dengan 10, kan? 190 kebajikan.
Tu baru 1 rakaat. 4 rakaat 190 darab 4. Ni kalau cerita orang niaga lah. Ni kalau kita cerita orang niaga. Orang niaga ni kira untung ya. Kan? Ni satu amalan tuan-tuan. Surah Al-Fatihah ada 154 huruf. Darabkan dengan 10. Baru banyak. Andai kata orang menjadikan rutin harian dia satu hari membaca 1 juzuk, tuan-tuan bayangkan berapa banyak dia dapat. Ini yang dikatakan bahawa Quran inilah bacaan yang sangat mulia. Kan? Orang yang nak baca Quran ni, orang Quran ni orang mulia. Disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas muka bumi ni wali-wali ataupun wakil-wakil Allah ialah pembaca Quran. Pembaca Quran ini merupakan wakil-wakil atau wali-wali Allah Ta'ala. Itu sebabnya sesiapa yang menyakiti hati orang Quran, halal darah dia. Itu baca dalam kitab At-Tibyan yang diajar oleh Dr. Dr. Hafiz pada malam Ahad kan. Ini kemuliaan orang Quran. Lain dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain yang Allah Ta'ala bagi kepada orang Quran ni cukup hebat. Dengan sebab dia baca Quran dekat atas dunia, besok mak bapak dia dekat akhirat di padang mahsyar dipakaikan dengan mahkota. Tuan-tuan, orang dapat pakai mahkota macam kita ni tak layak, tak ada can pakai mahkota. Bila pakai? Waktu bersanding je, tu je pakai. Itu pun pinjam tak berapa minit, mahal bayar pula tu. Kan? Itu pun dia punya manik tu, dia punya apa ni? Ada yang dah tanggal lah. Ya. Tuan-tuan bayang tu. Besok ibu bapa di akhirat di padang mahsyar, anak-anak yang ke atas dunia baca Quran tiap-tiap hari, sibuk baca Quran. Kan? Ibu bapa dipakaikan dengan mahkota, yang mana mahkota itu lebih, maknanya bersinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Besok ibu bapa terperanjat, macam mana ni? Maka diberitahu, inilah anak-anak kamu kat atas dunia, perbuatan anak-anak kamu baca Quran. Jadi tuan-tuan, sebab dikata apa? Innahul Quran karimun. Quran ni mulia. Orang yang pegang Quran ni mulia. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tiap-tiap hari sibuk baca Quran, sibuk tiap-tiap hari baca Quran, subuh baca Quran, ada masa terluang baca Quran, dalam kenderaan baca Quran, duduk di rumah baca Quran, sibuk tiap-tiap hari, tidak ada masa untuk minta dengan Allah. Kita ni banyak masa minta dengan Allah. Lepas sembahyang macam-macam kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umur, murahkan rezeki, berkatkan ahli keluarga, berkatkan anak-anak, berkatkan harta. Macam-macam minta, 1001 macam minta tiap-tiap hari, 5 waktu pula tu macam-macam. Kan? Minta dengan Allah Ta'ala macam-macam. Tapi orang yang sibuk baca Quran tiap-tiap hari tak minta, tak dapat nak minta dengan Allah. Sebab apa? Sibuk baca Quran. Rasulullah kata Allah Ta'ala akan memberikan lebih baik daripada orang yang minta tiap-tiap hari. Walaupun dia tak minta, Allah Ta'ala akan bagi, tunaikan hajat dia yang lebih baik daripada orang yang minta tiap-tiap hari. Ini kemuliaan. Itu sebabnya tuan-tuan, usahakanlah. Usahakan boleh baca Quran, tapi nak kena adabnya. Apa adabnya? Bila nak baca Quran, bersuci. Kena bersuci. Kan? Kena bersuci orang nak baca Quran. Sebab ni Quran ni mulia. Dia kalamullah. Jadi tuan-tuan, fi kitabin maknun.
Kitab yang terpelihara. Quran ni kitab yang terpelihara. Daripada turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun. Dalam tempoh 23 tahun dihimpun. Sampai sekarang Quran ni tetap terjaga. Tidak ada satu pun penyelewengan berlaku. Orang nak cuba seleweng Al-Quran ni tuan-tuan tak berjaya sampai sekarang. Sampai sekarang orang nak buat cuba seleweng Al-Quran tak berjaya. Usaha mereka sia-sia. Sedangkan mereka nak menyelewengkan tu bukan banyak, bukan ayat, cuma huruf je. Mereka telah berusaha menyelewengkan, ada surah-surah dalam Quran tukar nama surah daripada surah Mukmin ditukar kepada surah Al-Muslimun. Ni kerja orang-orang Yahudi ni. Tuan-tuan, dia tukar surah dalam Quran tu daripada surah Mukmin ditukar dengan surah Al-Muslimun. Mereka tukar, tuan-tuan, buat perancangan nak tukar nama tu. Berapa masa lama dia? 15 tahun fikir nak tukar nama. Tapi tak berjaya, tuan-tuan, tak berjaya. Tak berjaya. Bukan zaman ini lagi, zaman Rasulullah lagi dah wujud orang nak tukar ayat Quran. Musailamatul Kazzab buat ayat-ayat Quran yang baru-baru, tapi tak berjaya. Sehingga orang-orang yang menyokong dia, dia kata, wahai Musailamatul Kazzab, engkau baca yang kau kata wahyu ni tak sedap benar, tapi walaupun tak sedap, kami tetap juga sokong kau. Ni yang jadi masalah. Dah tahu orang nak rebah pun kita tetap sokong walaupun kebah. Zaman sekarang ni banyak-banyak. Tuan-tuan, ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah benar-benar ni. Orang-orang macam ni ada zaman dulu lagi, bukan zaman sekarang je. Jangan heran. Orang nak rebah pun kami tetap sokong, biarpun kami rebah sama, kau tetap betul juga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Jadi Quran ni tak boleh sentuh melainkan orang suci, orang yang bersih daripada hadas kecil dengan hadas besar. Jadi maknanya tak boleh menyentuh, tidak boleh menyentuh Al-Quran kan orang yang berhadas. Sebab tu dia bagi masalah kepada kita tu. Jika seseorang membawa beg yang ada Al-Quran dan barang-barang lain, muka surat 155 dia bagi masalah kan. Masalah tu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ada masalah-masalah yang dibawa kepada kita. Maknanya orang yang berhadas ni membawa mushaf Al-Quran. Jika ada seorang membawa beg yang ada Al-Quran dan barang-barang lain, lalu dia berniat membawa barang sahaja ataupun membawa barang-barang dengan Al-Quran bersama, maka dibolehkan membawanya. Jadi kalau kita dalam beg kita ni, orang traveller dia ada bawa Quran ke apa, Quran ni ialah yang sifatnya Quran ni, yang zatnya Quran, bukan yang ada dalam kita punya handphone. Handphone tu bukan, walaupun ada perisian Quran dalamnya, itu tak kira. Sebab itu disentuh oleh siapa-siapa pun tak apa, sebab itu bukan mushaf. Yang dikatakan mushaf ni ialah yang zatnya memang mushaf. Yang macam dalam tu lah, baru dalam beg. Macam mana kita nak boleh bawa tu, sedangkan kita ni menanggung? Hendaklah maknanya kita berniat membawa barang aja, dalam tu kita ada. Ataupun membawa barang dengan Al-Quran bersama, maka dia dibolehkan. Jika diniatkan membawa Al-Quran sahaja, walaupun dia juga membawa barang lain dalam beg itu, haram membawanya.
Ini orang yang tak ada berhadas, orang yang berhadas. Ada. Orang yang berhadas ni tuan-tuan, kalau dia bawa dalam beg dia tu ada Quran, tapi yang dia niat dia bawa beg tadi Quran sahaja, sedangkan dalam tu ada buku, ada benda-benda lain, tapi dia niat bawa beg tu, niat je bawa Quran ni. Ketika mana berhadas, hukumnya haram. Tak boleh ni. Sebab tu kita kena tengok ni masalah fiqh lah, kan? Yang ketiganya, jika tidak ada niat apa-apa ketika membawa beg itu, tidak haram membawanya mengikut pendapat Imam Ramli. Tapi pendapat Imam Ibn Hajar adalah sebaliknya. Kemudian yang seterusnya, sama juga jika dia menyentuh peti atau kotak atau bungkusan, iaitu atau beg yang ada Al-Quran, haram hukumnya kerana peti, kotak dan bungkusan tersebut dinisbahkan juga kepada Al-Quran. Ini bagi orang yang berhadas. Kemudian tali bungkusan atau beg yang ada Al-Quran, sama hukumnya dengan bungkusan itu. Jika dia berniat membawa Al-Quran dengan tali tersebut, jika dia hanya berniat membawa bungkusan iaitu beg atau peti atau kotak sahaja, bukan berniat membawa Quran, tidak haram hukumnya. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Walau bagaimanapun, jika dia membawanya kerana bimbang Al-Quran itu akan tenggelam, terbakar atau diambil orang kafir, dia boleh memegang atau membawa, yakni mengambilnya walaupun tidak sempat bersuci dan tayamum kerana darurat. Wajib mengambil dalam keadaan seperti ini. Jadi tuan-tuan, kalau dalam keadaan darurat kerana masyakkah yang tertentu, mana? Pergi kat negara orang kafir, sebab tu dilarang bawa Quran. Pergi ke negara orang kafir yang dia ni memang memusuhi Islam, dilarang bawa Quran. Kenapa? Kerana dibimbangi takut kesucian Al-Quran itu akan terhina, kan? Sebab tu kalau kita nak pergi mana-mana, tengok dulu negara mana yang nak pergi, kan? Sebab itu bila kita sampai di immigration, dia periksa semua, kan? Jadi Quran nanti dibaling, kan? Maka tak boleh kita bawa. Bimbang apa? Takut kesucian Al-Quran. Jadi kalau kita pergi, contohnya berjalan-jalan macam ni, tengok ada cebisan Al-Quran, dilanggar dek kereta, boleh selamat, kan? Ambil, walaupun kita tak ada wuduk, walaupun kita berhadas. Kerana apa? Nak menyelamatkan kesucian Al-Quran, boleh. Itu dalam keadaan darurat ianya dibenarkan. Kemudian boleh membakar Al-Quran yang koyak, bahkan menjadi wajib dan tidak ada cara lain dengan tujuan menjaga kemuliaan. Dalam kita nak bagaimana Quran ni kita nak hapuskan dia, kan? Kita nak yang mana Quran-Quran yang dah tak boleh nak dibaca lagi sebab dah rosak. Maka ada dua kaedah yang di Malaysia ni dibuat dengan dua kaedah. Yang pertamanya, kaedah yang dibuat ialah membakar Quran-Quran ni, dibakar. Kita di belakang ni ada store penyimpanan Al-Quran yang nak dibakar. Siapa dekat rumah ada mushaf-mushaf yang lama, yang dah usang, orang kata Quran lama, baca pun tak boleh, simpan pun tak boleh, kan? Macam kita lah orang lama, pakai pun tak boleh, nak simpan buat menyemak je, kan? Jadi gitu. Jadi Quran ni hantar kat belakang ni, ada dia punya store dia. Nanti bila banyak dia hantar di Jasin, dia dibakar, dia ada tempat pusat pelupusan, nak lupuskan. Jadi bila dibakar tu dia akan cube, kan? Abunya di cube, kan? Pergi buang tengah lautan, dibuang di laut. Kali buang tu penuh, berpuluh-puluh tan buang, kan? Jadi kalau kita nak bakar sendiri, boleh bakar. Nak bakar sendiri boleh.
Nak buat macam mana? Abu dia larutkan dalam, larutkan, ambil air, larutkan. Kaedah yang kedua dibuat di Malaysia ni oleh syarikat-syarikat yang mencetak Quran ini. Kertas-kertas yang ditulis dengan ayat Quran ni dilarutkan dalam air yang ada chemical dia, menyebabkan dakwat tu hilang. Jadi dia tinggal kertas kosong je. Itu cara yang dibuat lah. Jadi kita ni di Melaka alhamdulillah dah ada tempat pembakar dia. Kalau dulu kita terpaksa pergi ke KL, bawa pergi ke KL. Ni kita dah ada tempat pembakar dia. Dia punya mesin dia harga lebih kurang, bukanlah besar sangat. Besar ni dalam 4 kaki, 5 kaki lah besar. Harganya lebih kurang 87,000. Memang mahal lah tempat membakar tu. Dan bakar pula tak boleh sekali banyak-banyak. Jadi itulah tuan-tuan. Jadi dah ada tempat, kita dah senang. Jadi cuma tuan-tuan buat pengumpulan aja lah. Ada Quran-Quran yang dah tak boleh guna, surah-surah Yasin yang dah tak boleh nak dipakai lagi. Kalau buku macam mana tuan-tuan, buku anak-anak kita tu, jangan hantar buku, kan? Buku tu ada tulisan dia, ada tulisan ayat Quran. Macam mana? Itu dikira juga benda yang suci. Maka cara nak lupuskan, koyakkan bahagian yang ada ayat-ayat Quran tu, koyakkan, isi dalam bekas, letak. Jangan bawa buku tu, puas pula nak membakar buku pula, kan? Jadi tuan-tuan, ini cara kita nak melupuskan Al-Quran ni. Jadi pada zaman sahabat, Quran-Quran itu dibakar. Mana wujud pembakaran Al-Quran, pelupusan dengan cara pembakaran ni dah wujud zaman sahabat lagi. Zaman sekarang ni bolehlah macam tu juga. Cuma caranya dibuat dengan lebih sistematik. Okay, kan? Kemudian khilaf ulama hukum orang yang berhadas menulis Al-Quran. Dalam bab menulis ni, orang yang berhadas macam mana? Pendapat yang paling sahih dibolehkan dengan syarat tangan tidak menyentuh atau membawa tulisan tersebut. Ini jika tujuannya untuk belajar. Jika tujuannya untuk bertabarruk, maka ia boleh menulis secara mutlak. Ini dalam bab tabarruk ni mengambil berkat. Dia tulis untuk ambil berkat, kan? Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, tu nak ambil berkat Bismillah. Itu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya tujuannya untuk belajar, tujuannya untuk belajar, dia ada hukum yang tersendiri. Dan boleh mengajar Al-Quran kepada orang bukan Islam jika ada kemungkinan mereka tertarik dan menerima agama Islam, mengikut ulama Syafi'iyah. Rasulullah sendiri pernah baca, kan, ayat Quran kepada orang-orang kafir, orang-orang Nasara. Mereka datang lalu bertetamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam masjid. Tu nak menunjukkan orang yang bukan Islam boleh masuk dalam masjid. Rasulullah membenarkan ada satu rombongan daripada orang Nasara masuk dalam masjid, nak berjumpa Rasulullah, bertetamu dengan Rasulullah. Jadi hukumnya harus, kan, kerana sebab-sebab yang tertentu. Jadi bagaimana pula membawa Quran dan memegang tafsir? Hari ini orang bawa tafsir. Tafsir ni macam mana? Maka dilihat di situ ada 3 pendapat. Yang pertamanya, harus jika tafsir lebih banyak daripada ayat Al-Quran, maka harus hukumnya orang yang berhadas untuk membawa dia, kan? Sebab kalau kita tengok Al-Quran dengan tafsir ni, biasanya tafsiran tu lebih banyak lah. Sebab tulisannya, satu perkataan Arab, terjemahan Melayunya 3. Dia boleh jadi 3 perkataan, dan hurufnya lebih banyak. Maka dengan sebab itu,
Yang keduanya, jika tafsir sama banyak dengan atau sedikit daripada ayat Quran, hukumnya haram. Mana ayat Qurannya lebih banyak, tafsirannya sedikit, kan? Maka hukumnya haram orang yang berhadas membawa dia, kan? Dan yang ketiganya khilaf, tidak tahu mana satu yang lebih banyak, dibolehkan mengikut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, haram mengikut Imam Ramli, Imam Khatib Asy-Syarbini dan Imam Zairul Malisi dan Tablawi dan imam yang lainnya, termasuklah Imam Bajuri dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini berkenaan dengan orang yang berhadas kecil, makna dia tak boleh sembahyang, tidak boleh tawaf, tidak boleh maknanya membaca Al-Quran dan menyentuh, membawa mushaf dan menyentuh mushaf. Kemudian yang seterusnya, dilarang bagi orang yang berhadas ini berhenti di dalam masjid. Tak boleh orang yang berhadas ni dia berhenti dalam masjid. Ini juga merupakan larangan, larangan bagi orang yang berhadas, yang hadas besar, yang berhadas besar. Jadi kalau dalam bab tadi, bab Quran tadi, tuan-tuan, terlarang juga bagi orang yang berhadas besar ni ialah membaca Al-Quran satu ayat sekalipun maksud sebagai bacaan. Ini orang yang berhadas besar lah, dia tak boleh. Kerana Rasulullah SAW bersabda, yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Rasulullah dia membaca Al-Quran kepada kami selama mana beliau tak berjunub. Jadi tak boleh orang yang berjunub ni membaca Al-Quran, itu kalau berhadas besar. Dan perkara yang seterusnya yang disebut itu ialah berhenti di dalam masjid ataupun duduk diam di dalam masjid. Itu adalah larangan orang yang dalam berhadas ni. Haram bagi orang yang berjunub, berhadas besar, duduk di dalam masjid dan mundamandir ataupun berjalan pergi balik dalam, kecuali kerana ada keperluan yang mendesak. Tapi wajib dia bertayamum. Ini golongan mazhab Hanafi dan Maliki mengharamkan pula orang yang berhadas besar ni masuk melalui masjid bila mana ada jalan yang lain. Tak boleh dia melintas dalam masjid. Ada jalan lain, kena guna jalan lain, tak boleh. Sebab Rasulullah SAW bersabda, wajhihu hadhil buyuta anil masjidi fa inni la uhillal masjidah li haidin wala li junub. Rawahu Abu Daud. Ubahlah rumah-rumahmu dari masjid, kerana saya tidak membolehkan masjid bagi wanita yang haid maupun orang yang junub. Jadi zaman Rasulullah SAW, rumah-rumah para sahabat ni pintu dia menghadap ke masjid. Jadi kalau nak keluar tak ada jalan lain, kena lalu situ. Jadi Rasulullah kata apa? Ubah kedudukan rumah kamu supaya pintu ni jangan masuk ke dalam. Jadi kalau keluar rumah dia tak masuk, kan? Dia ada akses tempat lain. Ini dilarang, Rasulullah beritahu, kan? Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan daripada Ummu Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarhatal masjidi fanada bi'a'la sautihi innal masjida la yahillu li haidi wala li junub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki halaman masjid
dan berseru dengan suara keras, sesungguhnya masjid ini tidak halal bagi orang haid maupun orang yang berjunub. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini ada larangan-larangannya lah. Ada larangan-larangan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang haid ini atau orang yang junub, maka ditegah kepada dia ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini huraian-huraian tentang masjid ini, tentang wakaf, mana yang dikatakan masjid, itu dia ada perbahasan dalam masalah masjid jami' dengan masjid tak jami' ni. Kita kena buat pengkhususan tentang masalah masjid. Kemudian disebut tentang kemuliaan masjid. Masjid ni tempat yang istimewa lah. Di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mana tempat yang paling baik di atas muka bumi? Dan mana tempat yang paling buruk di atas muka bumi?" Orang tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, khabarkan kami mana tempat yang paling baik atas muka bumi? Mana tempat yang paling buruk?" Rasulullah tak tahu. Rasulullah kalau tak diberi ilmu, Rasulullah pun tak tahu. Rasulullah kata, nanti aku tanya Jibril. Jibril kata, aku pun tak ada maklumat, nanti tanya Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu, wahai Jibril, khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling baik di atas muka bumi ni masjid. Itu sebabnya kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tempat yang paling baik ni masjid. Sebab tu orang beriman, dia tidak boleh ada daripada 3 kawasan. Jangan keluar daripada 3 kawasan orang beriman. Kalau nak cari orang beriman ni, cari pada 3 tempat dia. Pertama, cari kat mana? Masjid. Kalau tak ada kat masjid, cari kat mana? Cari kat tempat kerja. Kalau tak ada kat tempat kerja, cari kat rumah. Jangan cari kat padang golf, kan? Jangan cari kat kedai kopi. Itu bukan tempat orang beriman. Duduk sekejap nak makan tak apalah, nak beli sarapan tak apalah, kan? Tapi main dam macam cerita Piramli tu, sampai orang rumah cacakkan parang, tu jangan. Kerana orang beriman nak cari pada 3 tempat dia. Maka salah satu daripada tempat yang dia perlu ada, masjid. Kalau orang beriman tak ada kat dalam masjid, 24 jam daripada kehidupan tak ada waktu dia dalam masjid, ni orang yang paling malang. Ni masjid dah buka kan? Dr. Zulkifli Dr. Zul tu mengayu kepada orang-orang tu, masjid dah dibuka, tolonglah datang. Rupanya orang tak datang masjid. Masjid masih lagi kosong, tak ada jamaah. Kawasan dah hijau dah, tinggal belum tatak lambang putih je lagi. Kawasan tu dah hijau dah, clear dah. Siap menteri rayu, tolonglah datang berjamaah, kerana jamaah masih kurang lagi di masjid, di zon-zon hijau. Hari tu masa tak buka, bukan main lagi. Hari tu tak buka, itu bukan main. Apalah pasal buka, masjid tak buka. Dah buka, haram tak nampak. Haram tak nampak. Kalau orang Melaka kata tambah lagi, haram jadah. Mana? Kan? Hari tu bukan main semangat. Melaka ni alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi berkat. Di masjid-masjid negeri, masjid-masjid lain masih lagi diberi kota 250. Di masjid negeri dah diberi kota 500. Tunggu minggu depan macam mana mesyuarat, nak tambah lagi atau tidak.
kan? Pengarah tanya, bos tanya, boleh 1,000? Saya kata 1,000 ni nantilah naik sikit-sikit lah. Kita nak menguruskan ambil suhu tu, dia punya tembok tu sampai kosong, orang tu tak ada dah, kan? Dia kata ni kalau kosong ni dah mati dah, mayat yang dapat masjid ni, kan? Beli 2-3 alat tu penembak, kejap je dia tak tahan, sebab dia pakai dia pakai ni, kan? Jadi alhamdulillah penuh. Tadi kita tetapkan 500, yang datang 760 orang. Ada yang lain yang tak ikut SOP, kita terpaksa alau balik. Jadi minggu depan siapa tak ikut SOP, tak bawa sejadah, tak pakai face mask, mana balik-balik. Jangan marah, sebab tu SOP kena ikut. Kemungkinan hari ni, nanti minggu depan akan saya bagi laporan kepada pengarah. Kalau mesyuarat MKN luluskan, tak tambah, kita tambah. Alhamdulillah. Negeri lain tak dapat, tuan-tuan. Negeri lain tak dapat. Ada masih 20 lagi, ada masih 40 lagi. Melaka ni alhamdulillah, sebab berkat orang-orang alim ni, kan? Orang datang ni semua orang alim ni. Tuan-tuan doa, tuan-tuan makbul, kan? Imam tu kan baca doa aja, ya amin makmum. Makmumnya amin yang berkat. Tuan-tuan, alhamdulillah. Di masjid-masjid lain, di negeri-negeri lain, jemaah waktu masih kekal lagi, tak boleh ramai. Kita dah boleh 250, tapi yang datang tak ramai, ciput ya. Hari tu bukan semangat. Dah diberi buka, tak datang pula. Bukan nak marah, cakap je. Cakap je. Kata Piramli, cakap. Gitu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni tak boleh lama kan poli pula datang, kan? Kelas-kelas dah boleh dibuka, tapi orang pula tak datang dalam kelas. Ini pun masalah juga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni kemuliaan masjid. Jadi orang beriman ni nak cari pada tempat yang dah ada, perlu ada dalam kamus orang beriman. Masjid mesti ada dalam kamus hidup dia. Kalau satu hari tidak ada transit di masjid, itu bukan ciri dia. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pesan-pesan dengan sahabat-sahabat kita, cakap dengan dia, masjid dah buka sekarang, datanglah, tengok-tengoklah masjid, tengok-tengoklah, kan? Walaupun hari ni kita tak dibenarkan menggunakan fasiliti masjid, tapi kita datang, sekurang-kurangnya kita dah dapat duduk dalam tempat yang paling baik di atas muka bumi. Tempat yang paling buruk kita cerita minggu depan, tuan-tuan, insya-Allah, kan? Kita berhenti setakat dulu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi